Sejarah tingkatan 5, bab 9, dasar luar negara. Soalan kertas 1. Kerajaan manakah tiada kaitan sebagai kerajaan awal yang menjalinkan hubungan dengan China? Kesultanan Melayu Melaka. Apakah kepentingan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai hubungan erat dengan kerajaan lain di rantau alam Melayu? Memperoleh pengakuan kedaulatan, membantu Melaka muncul sebagai penyebaran Islam. Situasi manakah adalah maklumat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara yang merupakan salah satu dasar luar Malaysia? Meningkatkan kawalan di setiap sempadan negara. Mengapakah pasukan pengaman PBB dibentuk di negara bergolak termasuklah Namibia, Kemboja dan Somalia? Mengembalikan semula kedaulatan undang-undang negara terbabit. Mengapakah Afrika Selatan keluar daripada Commonwealth? Ingin mengekalkan polisi pentadbiran kerajaan sedia ada. Pada tahun 1989, Malaysia dipilih menjadi tuan rumah persidangan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth (CHOGM). Ini membuktikan bahawa Malaysia mempunyai sumbangan cukup besar dalam badan tersebut. apakah prinsip yang diamalkan oleh pentadbiran Malaysia apabila menjalinkan hubungan dengan negara luar? Hubungan tanpa mengira ideologi. Apakah sebab Malaysia mengambil langkah proaktif menangani krisis politik rantau Asia Tenggara? Meluasan pengaruh komunis. Mengapakah Malaysia menganggotai dua pertubuhan ekonomi iaitu International Trade Council (ITC) dan General Agreement on Tariff and Trade (GATT)? Pemonopolian ekonomi oleh negara maju. Persetujuan yang ditunjukkan negara ASEAN melalui Deklarasi ASEAN 1967 melambangkan Semangat setia kawan. pengiktirafan negara kuasa besar amat diperlukan oleh ASEAN kerana Mengekalkan keamanan di rantau ASEAN. apakah langkah tegas Malaysia dalam penyelesaian konflik politik yang berlaku di rantau Asia Tenggara seperti di Vietnam dan Kemboja? Menyuruh agar kuasa besar tidak campur tangan dalam isu di Vietnam. Kerjasama sosial di peringkat ASEAN melalui pertukaran pelajar, sukan, dan Kebudayaan. apakah isu yang menjadi keutamaan Malaysia semasa sidang kemuncak 6 ke-13? Isu berkaitan kemanusiaan. Peristiharan Lusaka pada tahun 1970 berkaitan dengan Isu kawalan senjata nuklear. Soalan kertas 2 bahagian A. Nyatakan bentuk hubungan luar yang dilaksanakan oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mengadakan hubungan diplomatik melalui penghantaran utusan menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan. Terangkan kepentingan hubungan luar bagi Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kepentingan tersebut menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan daripada ancaman musuh. Ini dapat menjamin kemakmuran Melaka menerusi hubungan perdagangan dengan negara lain. Ini juga menjamin penguasaan Melaka ke atas aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Selain itu, kedaulatan Melaka mendapat pengakuan daripada negara lain. Ini membantu Melaka menjadi sebagai pusat penyebaran agama Islam. Pada pendapat anda, bagaimanakah pentadbiran negara kita dapat memastikan hubungan luar sedia ada kekal berpanjangan? Pada pendapat saya, kita harus meneruskan prinsip bertoleransi dalam menyelesaikan permasalahan. Kerajaan boleh melaksanakan pembenturan perjanjian dengan negara dunia. Kerajaan patut menganjurkan program yang melibatkan pengingitan semua negara. Negara kita juga patut kekal dalam badan-badan antarabangsa seperti Commonwealth dan ASEAN. Soalan kertas 2 bahagian B. Jelaskan sejarah penubuhan ASEAN yang menjadi kejayaan kepada dasar luar Malaysia. ASEAN diwujudkan pada 8 Ogos 1967 untuk meningkatkan semangat setia kawan dan keserentawan. Pada peringkat awal, pertubuhan ini dianggotai oleh 5 negara iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina. Kemudian dianggotai oleh Vietnam, Brunei, Myanmar, Laos dan Kemboja. Penubuhan ASEAN dianggap sebagai kejayaan cemerlang terhadap dasar luar Malaysia. Terangkan bentuk kerjasama ekonomi dan sosial ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN bermula sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1978, Projek Industri ASEAN AIP dimulakan dan meliputi pengeluaran baja Urea di Indonesia dan Malaysia. Malaysia turut menyokong konsep integrasi ekonomi ASEAN. Beberapa insentif dilaksanakan bagi meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN seperti melalui skim keutamaan perdagangan SKP. Kerjasama sosial antara negara anggota ASEAN melalui penubuhan SEAMEO. Kerjasama merangkumi program pertukaran pelajar, pendidikan dan penubuhan pusat serantau pendidikan seperti pembinaan The Regional Centre of Education in Science and Mathematics (REC-SAM) di Pulau Pinang. Kerjasama bidang kebudayaan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan tabung kebudayaan ASEAN. Terangkan semangat Malaysia terhadap pertubuhan ASEAN. Deklarasi Joint of Peace, Freedom and Neutrality (JOPFAN) diumumkan pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Deklarasi ini menjadi subjek penting dikemukakan oleh Malaysia dalam ASEAN. Malaysia mencari penyelesaian dalam konflik politik di ASEAN. Malaysia melaksanakan kerjasama ekonomi dalam kalangan negara anggota dan melaksanakan kerjasama sosial di peringkat serantau.